Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang untuk anda yang terus bersama IKIM FM, pilihan utama anda, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Waktu ini untuk makluman anda 5:12 petang. Segmen destinasi diteruskan untuk hari ini bersama dengan saya, Mazlina Ismail, di mana juga anda berada. Kami harapkan terus sokongan anda kami lakukan, insyaAllah. Bermula segmen destinasi seperti biasa untuk edisi hari Rabu, rancangan bersama Bicara Muamalat. Kita akan kongsi bersama dengan tamu yang tak asing lagi dengan rancangan Bicara Muamalat petang ini, insyaAllah, yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Zahrudin Haji Abdul Rahman. InsyaAllah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Siaran pertama kali bersama dengan saya, insyaAllah. Saya Mazlina Ismail, insyaAllah akan bersama anda sehingga jam 9 malam nanti. Dan insyaAllah tajuk Bicara Muamalat petang ini kita akan bersama untuk keuntungan dalam perniagaan, ya Doktor. Dan untuk anda sebarang persoalan sepanjang kita berbicara bersama Doktor, boleh ajukan di Facebook IKIM FM atau kita akan berkata dalam sebentar nanti. Silakan Doktor untuk mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Puan Mazlina Ismail selaku pengemudi pada kali ini, dan yang seterusnya kepada sahabat-sahabat saya, Cik Admi dan Cik Nick yang bersama-sama pada ketika ini, dan seterusnya kepada seluruh pendengar Radio IKIM FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Jadi pertamanya apa yang ingin kita bincangkan dan bicarakan pada petang ini adalah berkenaan dengan keuntungan, ya. Keuntungan perniagaan. Lalu saya kira tajuk ini saya pilih kerana memang tidak dapat kita nafikan bahawa hampir semua orang inginkan keuntungan. Malah orang yang tidak terlibat dalam perniagaan pun kalau boleh dia nak untung juga. Ya, malah kalau ada orang yang bekerja pun sebagai maknanya bukan kerja sendiri tetapi kerja dengan mabur di bawah majikan pun, mereka sentiasa mencari-cari kerja yang boleh memberikan apa yang mereka katakan sebagai keuntungan dan kepuasan dalam kerjaya, ya. Lalu dalam Islam, perkara untuk mendapatkan keuntungan dan memburu keuntungan ini, yang pertamanya sebagai konsep asasnya adalah dibenarkan dalam Islam. Oleh kerana itu malah bukan sekadar dibenarkan, malah Islam juga sebenarnya encourage umat Islam ini untuk bersifat lebih berani dan lebih adventurous. Ya, bukan hanya maknanya duduk dan menunggu, bukan begitu. Dan untuk adventurous tu bukanlah maknanya adventurous tu tanpa ilmu, tapi maknanya adventurous dengan secara mencari ilmu, melihat exposure dan calculated risk. Kata, ada risiko-risiko yang dikira dan diandaikan. Janganlah masuk sembrono sahaja. Sebab itulah dalam Islam kita ada konsep-konsep yang dinamakan gharar, iaitulah uncertainty yang tidak dibenarkan dalam Islam. Baik, jadi sebagai asas kepada perbincangan kita pada petang ini, suka saya membawakan beberapa ayat Al-Quran dan juga beberapa dalil daripada Al-Hadith sebagai panduan untuk kita bergerak dalam apa sahaja pendirian kita sebagai umat Islam. Yang paling baik, manhaj ataupun cara yang paling tepat adalah kita mencari ada tak mana-mana root daripada Al-Quran dan juga Al-Hadith. Jadi daripada Al-Quran kita dapat lihat dengan begitu jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-61, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Subhanahu Wa Taala yang membangkitkan dan menumbuhkan apa saja tumbuhan dan apa saja ada di atas bumi ini, wasta'marakum fiha, dan meminta kamu untuk memakmurkan di atasnya. Lalu permintaan Allah Subhanahu Wa Taala, talabul imarah, disebutkan oleh para ulama, antaranya oleh para ulama antara Dr. Muhammad Ad-Dusuqi dalam kitabnya Al-Waqaf wa Dawruhu fi Tanmiyatil Mujtama'. Beliau mengatakan bahawa Allah SWT secara jelas dalam ayat ini meminta talabul imarah, wa hadha talab lil wujud. Permintaan Allah SWT ini, arahan Allah SWT ini, commandment Allah SWT ini menunjukkan kewajipan kepada seluruh umat Islam untuk berfikir bagaimana untuk maju ke hadapan dan memakmurkan rezeki yang Allah telah kurniakan untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi demikian juga ayat-ayat yang lain. Saya rasa cukup saya ada satu ayat untuk kita sebagai pengenalan, dan juga demikian juga daripada kalangan hadis Nabawi cukup banyak. Antaranya kalau kita dapat lihat bagaimana Nabi telah menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang hasan tarafnya, man ahya ardan mayyitah fahiya lahu. Sesiapa yang manage, yang mampu untuk menghidupkan satu vacant land, ini pada zaman
zaman silam ni mungkin banyaklah tanah-tanah yang tidak terurus, tidak ada hak milik. Tapi zaman sekarang ni mungkin sudah berbeza situasi. Cuma nak ambil daripada gist ataupun substance daripada hadis ini, sesiapa yang berjaya membina dan membangunkan sesuatu tanah yang kosong, maka tanah itu akan terus jadi milik dia. Jadi ini pada zaman Nabi lah, nak menunjukkan bahawa Rasulullah memang galakkan kita untuk maju ke hadapan. Dan keseruannya ada satu lagi hadis yang mana Nabi sebut, in qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilatan fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Artinya, barang siapa yang sedar tiba-tiba dia pada satu hari itu datangnya kiamat, tiba-tiba matahari terbit daripada barat ke, tiba-tiba runtuh dan seumpamanya, dan pada tangannya dia tengah nak menanam pokok ni contohnya, dia tengah ada satu benih dia nak pergi tanam ni, dan pada ketika itu berlakulah kiamat. Maka Nabi kata, fa in istata'a an la yaqum, maka kalau mampu dia untuk tidak bergerak dan tidak berlari, maka hendaklah dia, kecuali dia tanam, hendaklah dia tanam. Jadi walaupun nak kiamat ni, belum tanam, teruskan tanam. Jadi saya kira daripada hadis-hadis ini, dan termasuk dengan satu lagi hadis yang mana Nabi SAW berikan panduan kepada orang-orang yang menjaga harta anak yatim. Anak yatim piatu ni dia meninggal ketika mana, bukan meninggal, ibu bapanya meninggal ketika mana mereka kecil, lalu mereka dapat sebahagian harta pusaka banyak contohnya. Dan harta pusaka yang banyak ini Nabi SAW mengatakan bahawa ia akan kena zakat lah. Jadi oleh kerana itu Nabi menyebutkan dalam hadis Tirmizi dan juga At-Tabrani, ittajiru fi malil yatama hatta la ta'kuluha zakat. Segeralah kamu mengambil wang itu untuk kamu niagakan, sehingga supaya wang itu tidak mengurus atau mengecil kerana dimakan oleh zakat. Jadi ini maknanya satu encouragement daripada Nabi SAW untuk kita pergi ke depan. Baik, jadi oleh semua hadis-hadis ini dan dalil-dalil ini menunjukkan kita boleh mendapat keuntungan, sebab keuntungan itu adalah satu perkara yang akan memampukan kita untuk ke depan. Jadi kalau kita beli barang dengan harga modal, jual harga modal, macam mana nak ke depan? Habis begitu sajalah, kosong-kosong kan, break even orang putih kata. Jadi kita nak ada keuntungan. Maka persoalan yang pertama yang kita nak bincang pada petang ini adalah keuntungan-keuntungan yang kita bincang ni. Pertama, keuntungan kita semua faham apa sahaja yang lebih daripada kos, modal pengurusan, modal yang beli barang tersebut, itu semuanya adalah keuntungan. Jadi soalan pertama, boleh tak keuntungan itu lebih daripada 100% sebagai contoh? Berapakah had tertinggi bagi sesuatu barang yang kita jual, yang kita sewa untuk kita dapat keuntungan? Jadi jawapannya, dalam Islam had yang tertinggi tidak ada dalam Islam kecuali dia disandarkan kepada harga pasaran. Maknanya tidak ada kata 50%. Kalau lebih daripada 100%, 120%, maka jadi haram kerana riba atau kerana makan harta secara batil. Semua tidak ada dalam Islam. Yang ada adalah ditetapkan mengikut harga pasaran. Ini ternyata daripada hadis Nabi SAW, yang mana pada satu hari ketika mana di satu kawasan, ghalas sa'ir disebutkan dalam hadis itu, iaitulah naiknya harga barang di tempat tersebut. Maka ketika itu datanglah orang ramai lalu minta kepada Nabi, sa'ir lana, wahai Rasulullah, tolonglah buatkan harga siling. Engkau sebagai pemimpin, tolong buat harga siling, jangan lebih harga ni daripada nilai sekian-sekian. Maka Nabi pun bersabda, innallaha huwal mus'ir al-qabid al-basit ar-razzaq. Allah kata, Allah SWT lah yang menentukan harga, yang menahan harga ataupun yang membuka harga, dan yang memberikan rezeki. Wa inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun minkum yatlubuni bi madlimatin fi damin wala mal. Maka Nabi kata, aku tak mau nanti aku jumpa Allah dalam keadaan ada di antara kamu yang menuntut daripada aku kerana kezaliman daripada harta atau kezaliman dari sudut nyawa. Maka ini menyebutkan, para ulama kata, ini menunjukkan bahawa Nabi sebagai ketua Islam pada ketika itu, dan sampai bila-bila pun kita nak tunjukkan mana-mana ketua pun, kita kena berikan freedom kepada penjual dan juga pada pembeli. Jadi kita kena jaga hak penjual dan juga hak pembeli. Hak penjual untuk menentukan berapa harganya. Lalu saya nak berikan satu konklusi pada ketika ini, dari sudut penetapan harga, boleh dan dibenarkan nak naikkan harga berapa sekalipun, tapi dengan syarat menepati harga pasaran. Dan mestilah perkara itu jualan yang benar. Tak boleh maknanya jual kerana sengaja untuk menaikkan harga di pasaran. Sebab harga pasaran itu maksudnya apa saja persetujuan penjual dan pembeli yang terakhir.
So jadi kalau kita jual laptop katalah 2,000, laptop yang spesifikasi tertentu, maka pada ketika itu itulah harga pasaran. Katalah ada orang jual dengan berjaya jual dengan harga 2,500, maka itu masih harga pasaran. Harga pasaran ni kadang-kadang dia ada range daripada 1,800 ke 2,500. Tapi kalau ada orang jual 4,000, maka nak tengok ini betul-betul dia setuju jual ataupun dia tipu pembeli ni. Sebab ada juga pembeli yang tak tahu rupanya harga pasaran 2,500 dah boleh dapat. Maka ketika itu dia ada perbincangan yang lain yang dinamakan ghabnun. Ghabnun iaitulah menaikkan harga barang lebih daripada harga pasaran secara, yang pertama, secara tidak tahunya pembeli itu harga pasaran. Pembeli itu mungkin pelancong asing, dia datang Malaysia, dia tak tahu harga teksi daripada KLCC, KLIA ke Kuala Lumpur dengan harga RM100 sebagai contoh. Maka pemandu teksi kata harga rate ni untuk ni $100 contohnya. Jadi dia ada unsur penipuan di situ, ghabnun, kerana ada taghrir, maka begitu barulah tak boleh. Tapi kalau selain daripada itu tak ada unsur-unsur tersebut, maka dia diharuskan dalam Islam. Jadi saya kira itulah serba ringkas untuk peringkat awal ini tentang keuntungan dalam perniagaan. Dan saya sentuh satu terlebih dahulu, kita nak buka, biarkan pemanggil-pemanggil kita menyoal terlebih dahulu supaya kita dapat ada lebih interaktif. Cuma sekali lagi saya maklumkan, tidak ada had limit tertinggi, dan kalau ada pun ia adalah disabitkan ada tak unsur penipuan atau tidak ada penipuan. Kemudian kalau sesiapa yang mau keluar, contohnya dia nak jual satu barang, satu air mineral yang biasa RM1, RM50 ke RM2, maka dia nak jual lebih lagi, maka dia mesti ada something add value, dia mesti ada sesuatu yang lebih. Mungkin dia masukkan tongkat ali ke, jadi dia jadi lebih, barulah dia boleh. Jadi begitulah untuk peringkat permulaan ni, wallahu alam. InsyaAllah kita bersama dalam rancangan Bicara Muamalat bersama dengan Dr. Zahrudin Abdul Rahman. InsyaAllah kita lalukan sebarang persoalan, boleh hubungi 03-6205-1500 atau juga boleh sandarkan soalan anda di Facebook IKIM FM. InsyaAllah kita akan kembali bersama Dr. Zahrudin selepas ini di IKIM FM Pilihan Utama anda. Kembali bersama di IKIM FM Pilihan Utama anda, dan terus bersama dalam rancangan Bicara Muamalat bersama saya Mazlina Ismail dan juga Dr. Zahrudin Abdul Rahman. InsyaAllah kita alu-alukan panggilan anda untuk sebarang persoalan bersama doktor. Kami buka talian waktu ini 0362051500 dan insyaAllah berinteraksi bersama doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Silakan Encik Malik, soalan anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Doktor, saya kat sini ada satu persoalan berkaitan dengan harga jualan barang yang Doktor bincangkan tadi. Okey, saya sebenarnya penggemar dan pengumpul barang antik. Jadi kadang-kadang ada juga barang antik yang kalau saya dah lama simpan and then saya nak jual, and then saya akan ada juga yang saya jual lah. And then masalahnya barang antik ni harga dia kadang-kadang kita tak spesifik, tak ada rate. Dia bergantung pada minat orang yang nak membeli dan juga harga yang kita letakkan. Dan mungkin kadang-kadang modal kosnya lebih kurang. Mungkin masa kita beli 5 tahun lepas harga 50. And then bila 5 tahun ni kita jual, mungkin harganya lebih kurang 150 ataupun 200. Dan juga bergantung pada si pembeli yang ni lah. Mungkin kadang-kadang dia akan tawar harga yang tinggi. Jadi macam mana agak-agak situ, Doktor? Okey, dengar video ya, insyaAllah. Dan kita dengar terusnya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, teruskan. Siapa di talian? Saya tanya sikit Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hello. Ya, siapa di talian? Matikan radio ya. Cik Kadir, dari mana? Saya buat panggilan dari Petaling Jaya, PJ. Teruskan soalan pada doktor. Saya nak tanya tentang ni Ustaz ni, Ustaz pernah dengar tentang pinjaman macam kereta ke rumah ke semua tu. Lepas tu katanya kalau bayar pinjam contoh RM50, bayar kena RM100 lebih. Jadi itu kira tu, itu riba lah maknanya kan. Okey, itu soalannya? Jadi soalannya saya, macam kita ni apa pilihan yang kita ada, kita dah pergi buat pinjaman apa semua, kita boleh pusing balik kan, maknanya kita tak nak teruskan. Tapi kita tak buka ada pilihan pun, nak pergi yang lain pun bukan nak terima untuk buat pinjaman semula. Okey. Nak tanya apa kedudukan kita ni, dengan diri ya? teruskan ke, biarkan ke, bayar je dia biasa ke, ataupun perlu buat kisah lain, perlu buat pinjaman kat bank lain. Tapi ya, kita dengar diri. Satu lagi doktor. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Cik Hidayah ya. Ya, Cik Hidayah ada. Silakan. Nak tanya.
tentang penjualan, saya jual barang kemas. Okay, sebab saya katalah saya buat jualan barang kemas, dapat harga murah. Lepas tu saya jual, saya ikut katalah ikut pasaran KL kan. Jadi lepas tu untuk buat angsuran, sebab ada yang minta angsuran kan. Jadi saya rahnukan barang kemas yang pembeli tu, kita rahnukan ke katalah di bank kan. Jadi kita rahnukan, lepas tu keuntungan yang saya ambil adalah sebab saya dapat beli dapat murah, tapi saya jual ikut harga semasa. Contoh macam harga di KL sekarang 190, saya dapat contoh saya dapat RM150. Jadi untuk angsuran tu saya ambil keuntungan lah. Saya ambil keuntungan dalam RM20 1 gram, dan bayaran oleh pembeli tu, pembeli tu dia buat angsuran tetapi saya rahnukan barang dia. Jadi dia yang terikat dengan rahnu bank. Okey, Cik Dayah. Tak tahu apa saya maksudnya, saya punya adakah ada unsur-unsur riba dalam. Okey, dengan respon doktor ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, doktor, kalau kita dengarkan tadi soalannya, kalau Cik Malik mengatakan tentang market price, harga pasaran, saya juga ada persoalan yang sama. Boleh. Kalau mungkin barang yang sudah ada di pasaran boleh kita tentukan, bagaimana pula benda baru atau sepertinya barang lama dah tak dijual? Silakan. Baik, jadi soalan yang pertama, terima kasih kepada semua yang bertanya. Yang pertama, Encik Malik, barang antik yang tiada harga pasaran yang tertentu, kerana ada kalanya satu barang itu ada satu saja dalam satu negara, so mana ada harga pasaran. So pada ketika itu dia akan kembali kepada hukum asalnya, iaitulah bebas untuk menentukan harga yang dipersetujui oleh penjual dan pembeli. Dia akan kembali kepada ayat yang Allah SWT sebut, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sesungguhnya perniagaan itu adalah apabila wujudnya taradin, iaitulah mutual agreement dan consent daripada kedua-dua pihak. Juga yang disebut oleh Nabi, innamal bai'u an taradin, sesungguhnya jual beli itu dengan wujudnya consent daripada kedua-dua pihak. Lalu apabila itu berlaku, tak ada masalah. Saya pun ada juga tengok semasa saya berada di United Kingdom dahulu, ada selalu tengok rancangan-rancangan di televisyen jualan-jualan barang antik. Lalunya biasanya memang dia negotiable. Dia memang based on negotiation, perbincangan berapa. Jadi biasanya penjual ni dia akan membeli barang antik daripada individu awam. Kemudian dia akan cuba fikirkan berapa agaknya biasa orang boleh terima barang ni. Tapi kalau macam ada lukisan orang oleh tokoh-tokoh lama, sportsmen ataupun artis nama dengan ada tanda tangan, mungkin ketika itu mahal, begitu mahal ya. Jadi ini semuanya okey. Jadi begitu juga dengan soalan daripada Ms. Lina tadi berkenaan dengan barang yang baru masuk. So siapa yang menentukan? Benar, kalau barang yang baru masuk ataupun kita mempunyai specialty yang tak ada pada orang lain dalam sebuah negara, kita lah sebenarnya penentu harga pasaran. Itu yang menarik. Jadi kalau siapa nak menjadi penentu harga pasaran, boleh, tetapi dia mesti mempunyai beberapa kriteria. Kriterianya mestilah dia mempunyai kepakaran dan yang orang lain tak ada lah. Dan pada ketika itu kalau orang lain ada pun, mungkin dia membuka pasaran baru, dia membuka satu job scope baru, dia membuka satu perkara yang baru, maka pada ketika itu dia mempunyai privilege untuk menentukan. Dan orang selepas ni akan sandarkan kepada apa yang dia persetujui sebagai harga pasaran. Itu kehebatannya lah. Baik, tapi dia mesti orang pakar lah. Kalau dia rasa dia pakar, maka dia pun cuba tetapkan harga. Mungkin dia berjaya membuat harga pasaran, tapi rupanya harga pasaran yang dia buat tu kerana kekurangan pakar dia dapat klien sekali je, lepas tu dia takkan dapat dah sampai bila-bila. Mungkin ada pesaing pula. Mungkin ada pesaing yang berjaya menurunkan harga pasaran dia, harga pasaran pun jadi turun. Kadang boleh naik, kejap boleh turun. Begitulah keadaannya. Baik, jadi soalan daripada Encik Kadir yang kedua daripada Petaling Jaya, iaitulah pinjaman kereta dan rumah RM50,000 maka kena bayar balik RM100,000, itu riba. Dia tidak semudah itu, Encik Kadir ya. Dan dia kepada semua pendengar, untuk mengenal pasti riba, dia tak semudah ABC begitu. Walaupun sebenarnya kalau ada ilmu ABC pun tak apalah. Tapi riba ni kita tengok pada kontrak. Kalau kontrak itu pinjam RM50, bayar balik RM51 pun riba juga. Kalau pinjam RM50,000 pulang balik RM51 sen pun riba juga, walaupun 1 sen. Walaupun kita kata tidak menindas, kerana riba ni dia tidak tertakluk kepada aspek rasa ditindas. Kerana rasa ditindas itu berbeza di antara satu orang dengan satu orang yang lain. Oleh kerana itu saya pun minta maaf, saya pun tak ingat saya dah cerita atau belum di radio ni. Cuma saya nak ingatkan sekali lagi, riba itu penentuan ni lebih kerana akad tu akad pinjam, yang kamu pulang balik lebih saja riba.
Jadi kalau ada orang kata saya tak rasa ditindas pun, dia tetap riba. Sebab apa? Sebab rasa ditindas kalau dijadikan sumber benchmark kepada hukum, maka cacat marba lah hukum fiqh ni. Jadi sebab apa? Sebab ada multi-millionaire rasa kalau dia kena riba 50,000, dia tak rasa riba, dia tak rasa ditindas, maka tidak jadi riba. Maka kalau ada orang yang sederhana 50,000 dia rasa sangat mahal, maka dia ditindas. Maka adakah seorang itu riba dan tidak riba pada seorang yang lain? Maka tidak boleh. Itu namanya tidak sesuai dijadikan satu illah atau wasfun min dhabit. Jadi saya nak jawab juga soalan ni tadi. Jadi kalaulah kata begitu, apa nak buat? Kita pergi perbankan Islam. Perbankan Islam dia tidak menggunakan akad pinjaman, dia menggunakan akad jual beli. Sama ada hilah atau tidak hilah, maka hilah tidak semua jenis hilah yang tercela. Dalam Islam kita ada hilah mamduhah ataupun hilah masyru'ah. Iaitulah sebagai contoh Allah SWT mengajar kepada Nabi, dan bukan Nabi Muhammad, salah satu Nabi Ayub dalam Al-Quran, untuk yang mana Nabi Ayub telah pun bersumpah untuk memukul isteri dia kalau isteri dia buat satu kesalahan dengan 100 kali sebatan. Maka tiba-tiba isteri dia pun jatuh sakit. Ini cerita dia kisah dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Kathir. Isteri dia jatuh sakit, maka isteri dia jaga dia dengan baik. Maka isteri dia dah laksanakan satu kesalahan, dia kena hutang 100 kali patutnya ni. Tapi dia tak sempat nak sana hukum, dia sudah pun jatuh sakit. Maka isteri jaga baik, dia pun rasa kesal, rasa tak sesuai untuk memukul isterinya. Pada ketika itu Allah turunkan wahyu yang mana Allah suruh ambil 100 ranting kayu kecil dan pukul sekali, dan telah pun menunaikan sumpah dia tadi. Jadi kita dapat lihat, itukah, adakah itu hilah? Itu hilah. Siapa yang ajar hilah tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sebagai ulama tidak mahu menggunakan nama hilah kepada perkara yang dihaluskan, malah mereka menamakannya sebagai makhraj, sebagai exit. Maka Islamic Financial Institution, Islamic Bank, mereka menggunakan makhraj ini sebagai jalan untuk menyelamatkan orang daripada riba. Maka mereka membeli kereta itu dengan harga 50,000, mereka sewakan kepada kita sebagai pelanggan dengan harga total sewaan mungkin 80,000, mungkin 56,000, mungkin 70,000, mungkin 100,000. Maka itu tidak ada riba di situ, dan tidak ada kata rasa ditindas. Tak, kalau rasa ditindas jangan tanda tangan perjanjian menyewa. Bila kita tanda tangan, kita telah memberikan keredaan, maka tidak ada lagi timbul isu kata ditindas dan kezaliman. Maka apa pilihan yang ada? Kena buat refinancing. Beliau kata tadi, tak semua bank boleh berikan. Kalau tak semua, mesti ada sedikit. Pergi yang sedikit itu. Maka kalau kata letihlah kita lebih sikit untuk mendapatkan yang halal. Sebab letih untuk mendapatkan yang halal itu adalah lebih banyak pahalanya dan lebih banyak mujahadah dia. Sebagaimana yang telah pun kita sebutkan dulu, Nabi pernah beritahu kepada Aisyah, hazzuki ala qadri nasabi. Pahala kamu berdasarkan kepada letihnya kamu untuk buat benda kebaikan, dan juga berapa nafkah yang kamu keluarkan untuk membuat kerja kebaikan. Baik, itu adalah jawapan kepada Encik Khadir. Jawapan daripada Cik Hidayah, Puan Hidayah ataupun Cik Hidayah, barang kemas tadi dibeli dengan harga yang murah di sebelah Kuala Lumpur ataupun di mana saja, dan dijual dengan harga semasa yang lebih mahal. Adakah harus? Hukumnya harus. Kemudian dia nak tanya tadi, bagaimana kalau menjualnya secara ansuran? Menjual barang kemas secara ansuran ini, kalau ikut saya beritahu dari sudut akademik, 4 mazhab mereka mengatakan hukumnya tidak boleh apa-apa barang kemas yang dibuat daripada emas dan perak dijual secara ansuran. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kalangan ulama yang bermula daripada seorang sahabat bernama Muawiyah bin Abu Sufyan, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, dan beberapa yang lain yang mengatakan barang kemas boleh dijual secara ansuran. Dan inilah dari pandangan yang dipegang oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia untuk memudahkan umat Islam di Malaysia yang sudah lama terjebak dalam isu perkara seumpama ini. Maka oleh kerana itu saya nak kata, okey, hukumnya harus jual barang kemas secara ansuran. Tapi kalau sesiapa yang lebih merasakan mampu untuk tidak terjebak dalam perkara ini dan mengikuti fatwa yang lebih stringent, lebih keras, lebih takwa, lebih warak, lebih baik, ya. Baik, jadi dikatakan tadi dia ambil emas tu, dia rahnukan. Dirahnukan maknanya dicagarkan dekat bank rakyat ataupun mana-mana kaunter ar-rahnu. Kemudian sekarang ni kalaulah si pembeli tadi gagal menyelesaikan bayaran bulanannya, maka ar-rahnu akan ambil emas tadi ni dan kemudian akan akan lelong. Jadi sekarang ni ini adalah satu cara kaedah yang mana penjual dia tak nak terima risiko pembeli tak mampu bayar, tapi risiko itu ditransferkan kepada ar-rahnu. Maka adakah harus? Maka dalam keadaan ini, kalau yang dijual itu adalah emas, maka hukumnya masih lagi haruslah.
Maknanya, tapi sekarang ni maknanya pembeli tak dapat emas lagi ni. Pembeli tak dapat emas lagi. So jadi dia masalah dia kat situ. Masalah dia kerana bayaran buat ansuran, emas pun tak dapat lagi. Maka dia masalah kat situ, dia boleh jadi masalah apa nama tu, buy or dine be dine namanya. Yang mana dalam satu hadis Nabi kata, Nabi SAW an bai'il khalid bil khalid. Nabi melarang untuk kita jual dengan hutang, dengan caranya penerimaan pun secara hutang, bayar secara hutang, barang to deliverance pun secara hutang. Maka itu dilarang oleh Nabi SAW. So jadi itu yang kita kena cek dalam transaksi yang disebutkan oleh Penghidayah tadi. Tapi kalau disebut tadi tentang keuntungan yang diambil daripada ansuran itu bagaimana? Keuntungan diambil daripada ansuran itu telah pun disepakati oleh 4 mazhab harus. Maknanya kalau bukan emas, kalau kata laptop, kalau kata kereta, kalau bayar cash 20,000, kalau bayar tangguh 35,000. Ini kita sebut banyak kali, disebutkan dalam mazhab Syafi'i antaranya innal ajala ya'khudhu qistan minat thaman. Sesungguhnya tempoh bertanggungan itu boleh menyebabkan harga menjadi naik. Gitu. Wallahu a'lam. Kita bersama dengan Dr. Zahidin dalam bicara muamalat, masih lagi berbicara tentang keuntungan dalam perniagaan. Kalau boleh saya bacakan persoalan daripada Facebook kita petang ni, Doktor. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin mengutarakan satu pertanyaan berkenaan riba dari Nur Azhar, menyatakan sebuah keluarga ada menjalankan sistem tabungan di mana setiap bulan ahli keluarga membuat caruman kepada tabung tersebut. Ahli juga dibenarkan membuat pinjaman dari tabungan tersebut. Namun setiap pinjaman dikenakan RM5 sebagai charge pemprosesan dan setiap ansuran bulanan dikenakan RM5 lagi untuk charge perkhidmatan. Adakah ini dianggap riba? Baik, jadi satu teknik yang begitu menarik dianjurkan oleh sesebuah keluarga biasanya. Dan yang pertama sekali, dia ada beberapa stage. Stage yang pertama iaitulah semua ahli keluarga meletakkan duit secara bulanan di dalam tabung. Itu lebih kurang macam sistem kutu lah kita kata. Dan itu telah pun kita urai dulu. Kalau dilaksanakan di peringkat individu dan keluarga yang tidak maknanya melibatkan orang awam, maka itu ketika itu dia termasuk dalam perkara yang harus, sebagaimana disebutkan dalam satu kaedah aslifni uslifu. Kau beri aku pinjam, aku beri kau pinjam. Kalau kau beri aku pinjam, aku pun beri kau pinjam juga. Itu sebenarnya konsep dia. Tetapi sekarang ni timbul problem, iaitulah kalau sesiapa yang nak pinjam daripada tabung tersebut, maka dia kena bayar charge kos perkhidmatan dan pemprosesan. Siapa pula yang nak proses tu kan? Ada AJK dia pula jadi kos pemprosesan ini mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh Kuwait Finance House dan juga beberapa institusi kewangan Islam, berdasarkan kepada fatwa daripada ulama mereka mengatakan hukumnya harus, dengan syarat mestilah charge itu adalah charge sebenar. Charge sebenar maknanya betul-betul kos photostat, kos borang, kos nak suruh orang ni pergi ambil barang ni pergi tak sana, betul-betul kos tersebut, dan tidak merupakan satu keuntungan untuk mana-mana pihak, barulah boleh. Maka pada ketika itu tertakluklah kalau RM5 itu betul-betul kos sebenar ataupun tidak sebenar perkhidmatan. Kalau sebenar maka harus, kalau tidak sebenar maka ada khilaf di situ dan kebanyakannya mengatakan tidak harus. Allahuakbar. InsyaAllah. Ya, kita nak bersama lagi dengan pemanggil-pemanggil kita untuk lebih banyak lagi persoalan bakal kita kongsikan juga menerusi Facebook dan juga SMS. Dan kita berhenti rehat seketika. InsyaAllah kembali lagi terus bersama Bicara Muamalat di IKIM FM Peluang anda. IKIM FM pilihan utama anda. Masih lagi terus bersama di waktu ini dalam Bicara Muamalat, dan seperti dijanjikan kita nak bersama lagi dengan pemanggil kita di waktu ini. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Saya Masih. Ya? Nak tanya soalan sikit kat Ustaz. Nak tanya, so baru-baru ni, betulkan saya kalau salah lah, kan? Baru-baru ni dalam mesyuarat AJK surau diri Jumaat kami, kan? So kalau katalah memang biasa dalam surau memang dah ada memang satu tabung. So dalam mesyuarat AJK tu kami dah bersetuju untuk wujudkan lagi satu tabung. Tabung ni khas untuk macam emergency cases lah. Siapa-siapa jemaah surau yang masuk hospital ke apa ke, kami bagi. So tabung tu bila dah satu time tu dia makin lama makin berkurang dan tak boleh nak top up, kan? So kami buat keputusan nak ambil daripada tabung yang main tu masuk dalam tabung yang kami wujudkan ni. So nak tanya boleh atau tidak? Okay. Saya dengar di radio ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, terus bersama. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teruskan, siapa di talian? Ya, teruskan, siapa di talian? Saya Syahid daripada Johor. Silakan soalan.
Hello. Ya, teruskan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya satu masalah ini pinjaman Ustaz. Saya buat pinjaman dengan Bank Islam Perumahan, di mana pada 2 bulan terakhir pinjaman tu dia dikira payment holiday. So maknanya saya tak perlu bayar. Dalam masa yang sama juga saya keluarkan duit dekat KWSP untuk saya bayar bulan-bulan dengan KWSP. Duit tetap masuk pada hujung 2 bulan terakhir ni, pada bulan 11 dan bulan 12. Bolehkah duit tu saya gunakan untuk tujuan lain selain daripada buat pembayaran, ataupun saya gunakan duit tu untuk tujuan contohnya membaiki rumah? Minta penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi panggil. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Azman daripada Tuhan. Ya, teruskan soalan. Waalaikumsalam. Aku dengan syarikat insurans ni Ustaz. Kuat sikit Ya. suara. Tanya dia pun, saya nak tanya berkenaan dengan takaful dengan syarikat insurans ni Ustaz. Okey. Saya nak tahu dia punya keuntungan itu, keuntungan daripada pihak syarikat dan keuntungan daripada kita lah yang pemegang polisi. Macam mana Ustaz daripada segi hukum ni Ustaz? Saya. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mungkin satu lagi soalan daripada Facebook. Sebelum ni, kalau katanya nak tanya daripada ahli sunnah, jika seorang penjual makanan dikira seperti menipu timbangan kerana pada orang lain kira harga lain, orang lain kira harga lain, penjual makanan. Silakan Ustaz. Okay, yang pertama sekali soalan daripada Encik Nasir tadi berkenaan dengan tabung surau umum dan ada tabung surau khas untuk ahli jemaah yang sakit, yang ada apa-apa musibah, maka dia ambil. Tapi ramai sangat yang ditimpa musibah lalu dah habis, dia nak ambil sedut daripada tabung yang umum. Adakah dibenarkan? Maka saya kira kalau tabung umum itu memang tidak diwartakan sebagai untuk pembinaan surau sebagai contoh. Maka pada ketika itu dia umum, dia umum, maknanya JK Masjid boleh gunakan untuk berikan kepada penceramah, buat program atau apa-apa yang dirasakan sesuai untuk maslahat awam, maka pada ketika itu harus kecuali lah kalau diwartakan dengan tepat, iaitulah ini untuk pembinaan surau, pembesaran surau. Maka kita bimbang sikit sebab ada setengah orang yang letakkan duit di situ dengan niat untuk diwakaf. Ya, untuk wakaf. Maka ketika itu wakaf tu patutnya duit tu kena pergi pada surau lah, bukan pergi pada orang sakit kaki. Ketika itulah ada mungkin isunya sikit. Walaupun sebenarnya pahala untuk wakaf tu tetap dapat kepada orang yang sedekahkan duit itu. Tetapi maknanya propernya bila dah intentionally dan diwar-warkan untuk surau lah, maknanya untuk pembesaran surau. Maka kalau tidak ada, maka tabung umum surau itu bolehlah diambil dan digunakan untuk tujuan-tujuan membantu masyarakat di kawasan setempat itu. Baik, kemudian yang keduanya soalan daripada Encik Syahid, pinjaman dengan perbankan Islam, bukan pinjaman, pembiayaan dengan perbankan Islam. Kemudian dia ada berikan 2 bulan payment holiday, maka tak ada masalah, payment holiday. Kemudian juga keluarkan duit daripada KWSP dan kena bayar kemula pada KWSP. Okey. Saya tak apa, tak sempat menangkap dia. Jadi kalau apa sajalah, boleh tak digunakan duit yang berbaki itu untuk digunakan tujuan lain, maknanya tak bayar hutang tapi buat pembayaran untuk pembetulan rumah dan seumpamanya. Saya kira itu tidak ada masalah. Itu tertakluk kepada kita dan perancangan kita. Kalaulah perancangan kita maknanya kita gunakan untuk rumah tapi pada masa sama ada hutang yang tertunggak, maka tak bolehlah. Dari sudut prioriti agama dan dari sudut prioriti, dari sudut legalnya, pembayaran hutang mesti diutamakan berbanding apa-apa benda yang lain yang tidak merupakan darurat. Seperti nak besarkan rumah ke, ni semua sekali biasanya tahsiniat, iaitu benda-benda sampingan untuk kecantikan rumah dan seumpamanya. Soalan yang seterusnya pada Encik Haji Azman daripada Seremban, takaful dan insurans, bagaimanakah pembagian keuntungan pihak syarikat dan juga pihak pencarum? Jadi takaful operator ni dia sebenarnya dia tengok takaful mana. Kalau kita kata sebuah takaful, saya tak nak sebut nama mana takaful lah, sebab itu bukan kita nak iklan ke apa kan. Katalah takaful A lah. Takaful A ni dia buat konsep wakalah. Wakalah maknanya dia ambil duit daripada kita tu sebagai wakil. Duit tu masih kita punya. Lepas tu apa dia buat tau? Lepas tu dia pun masukkan dengan satu tabung umum. Kalau ada orang dalam kawasan yang dalam kumpulan itu sakit, dia keluarkan bagi pihak kita sebab kita dah beri mandate kepada dia. Siapa saja orang sakit daripada kumpulan ni kau ambil, aku derma kan. Tiba-tiba tak ramai orang sakit. Bila tak ramai orang sakit, biasanya juga duit tu takkanlah dia nak duduk dormant, tak bergerak.
Lalu takaful operator telah pun buat perjanjian awal dengan kita selaku pencarum. Dia akan gunakan duit yang tak digunakan itu untuk cari tempat melabur. Dan kita sebenarnya bukan share keuntungan kat sini, ada sebahagiannya ya. Tapi apa yang kita buat, kita dah beri mandat pada dia, kalau kau berjaya cari keuntungan dan jumpa, kami akan berikan daripada keuntungan itu 5% contohnya daripada keuntungan itu. Itu bukan share profit, itu adalah commission. Itu di atas konsep ju'alah. Ju'alah ni ada dalam Quran, iaitulah satu konsep yang kalau kamu jumpa barang, kamu akan dapat dia reward contract. Maknanya kita reward dia, kita dah berikan, kau dapat saja untung, kami akan beri 5%. Maka itu dia. Kemudian ada saja baki lepas tu, dia akan bagi pada kita. Sama ada dia bagi pada kita di hujung tahun, ataupun dia akan masukkan balik dalam kita punya untuk tahun yang ke depan. Begitu. Jadi itulah yang dia buat. Maka semua perkara ini biasanya akan ada tertulis di atas polisi ataupun dalam kontrak yang akan kita dapat di awal bila mana kita menyertainya. Wallahu alam. Super apa nama tu? Soalan di Facebook. Katanya tentang peniaga makanan yang memberikan harga berbeza. Okey, harga berbeza pun tidak ada masalah. Cuma masalah dia dari sudut kita punya credibility lah. Jadi kita boleh sebenarnya, kita tengok kawan kita bagi dia diskaun. Kita nampak ada kawan ni pula bagi diskaun lagi rendah. Kemudian adik-adik kita bagi free terus. Kan? Ataupun adik-adik kita bagi mahal lagi. Jadi ini semuanya sebenarnya adalah harus, lagi mana pembeli setuju, tapi dia punya impact dia, repercussion dia adalah orang akan nampak, orang kata ini macam mana ni, harga turun naik ni kan. Jadi tak profesional. Dia kat situ masalah management saja, professionalism dan image kita sebagai seorang profesional kena sama, tak boleh maknanya lain-lain. Nanti akan ada yang merasa tidak adil ya. Wallahualam. Keuntungan itu insya-Allah. Keuntungan tidak ada masalah. Ya, satu dua soalan dari Facebook sebelum kita bersama untuk pemanggil. Seorang peniaga meminjam ceti untuk wang modal perniagaan lama dahulu. Soalannya, apakah yang perlu dilakukan untuk menyucikan kembali perniagaan sedangkan ianya telah lama berlalu? Adakah hasil wang haram tersebut masih kekal hingga sekarang? Baik, jadi perkara seumpama ini telah dibincangkan oleh para ulama Islam dahulu, antaranya Imam Syaukani, Imam Al-Ghazali. Mereka mengatakan kalau duit curi sekalipun, katalah ada orang ni dia mencuri duit tapi jangan buat benda ni, dapat kemudian dia curi duit, kemudian dia gunakan duit curi itu untuk berniaga, maka dapat keuntungan. Maka para ulama terbahagi kepada kumpulan yang pertama kata, semua keuntungan hasil yang dia dapat tu tak boleh dimakan, dia mesti serahkan balik pada orang yang dicuri. Ini pandangan yang paling maknanya strict lah. Ada pandangan yang agak lenient sikit melihat kepada suasana masyarakat. Mereka kata kalaulah begitu berlaku dan betul-betul usaha dia buat tu usaha yang betul, maka dia berhak mendapat keuntungan yang diperolehi, tapi modal yang haram tadi mestilah dia segera kembalikan kepada tempat yang dicuri. Maka gini je, ceti ni bila dipinjam modal perniagaan, pinjam ni mesti dengan interest, dengan riba ni. Jadi kat situ dah riba, dia punya foundation dah riba. Kemudian bila mana foundation dah riba, adakah semuanya akan jadi riba? Tak juga. Maknanya foundation tu riba, tapi yang bila kita berniaga tu, ada sebahagian besar daripada perniagaan tu, kalau mengikut pandangan yang lenient ni, yang agak lembut ni, maka ianya masih lagi kita punya. Tapi bagaimana untuk menyucikan kembali modal tadi tu mesti diselesaikan dengan sesegera mungkin. Kemudian seterusnya bertaubat kepada Allah SWT, habis. Jadi itulah yang diinginkan, yang perlu kita lakukan. InsyaAllah nak menjawab soalan Cik Ruslan. Dan kita dengar lagi pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Nama saya Poliza. Poliza, teruskan. Okey, saya nak tanya, saya sales kereta. Proton ni boleh sebut ya? Okey, Proton dia ada bagi diskaun setiap kereta hujung tahun. Setiap hujung tahun dia akan bagi contoh 2,000. Tapi tak di-announcekan pada masyarakat lah. Jadi kalau ada sebahagian sales ni, salesperson dia ada yang bagi dan ada yang tak bagi kepada pembeli. Jadi saya nak tanya, adakah duit ni kalau dia tak bagi kepada pembeli, adakah boleh salesperson tu ambil? Tapi pada hakikatnya duit kalau kereta ni dia hujung tahun dijual, dia punya market value on future dia ada effect actually. Macam tu. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Dengarkan seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Azlan ya. Ya, teruskan. Okey, saya nak tanya, kawan saya ni dia ada pinjam barang kepada saya. Lepas tu barang tu hilang. Lepas tu saya suruh dia ganti balik.
Lepas tu dia ganti tu barang tu lagi mahal. Dia ganti barang yang lain lah daripada yang barang dia pinjam tu, tapi lagi mahal. Itu je Itu saja, terima kasih. Mungkin satu lagi doktor? Boleh. Ya, hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Nas dari Kuantan. Ya, teruskan soalan. Saya tanya pada Ustaz, kalau kita kerja kalau kita di-hire oleh satu company yang ada banyak anak syarikat, kemudian salah satu daripada anak syarikat dia yang paling menguntungkan adalah untungnya daripada pusat-pusat judi. Jadi kalau kita bekerja dengan anak syarikat dia yang lain, tapi kita tetap dapat gaji daripada syarikat yang utama tu, jadi adakah gaji kita tu consider halal? Because dia campur juga dengan duit judi yang dia dapat daripada anak syarikat yang lain kan? Ya, okey, dengar di radio ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, soalan pertama daripada Iza daripada sales untuk kereta jenama tempatan, ya, yang mana ada diberikan diskaun kalau ikut kepada pengeluar kereta 2 tahun di hujung tahun ini kerana mengambil kira nilai kereta tu pada tahun hadapan yang tinggal sebulan lagi, tak berapa bagus. Jadi kemudian disebutkan oleh kerana pengeluar kereta tidak memberikan pengumuman awam, jadi orang awam tak tahu, yang tahu salesperson saja tahu. Maka ada salesperson yang bila tak diminta oleh pembeli, maka dia pun senyapkan. Maka katalah dia dapat duit tu, adakah dia boleh terima? Jadi ini yang pertama sekali, dia bergantung kepada polisi pengeluar kereta. Kalau pengeluar kereta memang sebutkan bahawa mesti kena beri, siapa-siapa pembeli, kalau tak beri maknanya ni duit syarikat, maka pada ketika itu kalau dia tak beri kemudian dia ambil, maka hukumnya haramlah. Sebab di situ maknanya telah berlaku ketidakαμanahan dan penipuan. Kemudian kalaulah kata pengeluar kereta kata tak ada masalah, kalau kamu pandai sembang-sembang dengan dia dan dia rasa tak perlu ada diskaun, maka pada ketika itu kamu berjaya convince dia, ketika itu kamu akan dapat duit tu yang diskaun tu. Maka itu juga harus, kalau itu dibenarkan oleh polisi syarikat. Manakala daripada sudut pandangan syariah, saya merasakan tidak ada apa-apa masalah di situ untuk kita. Macam ada setengah orang juga, kita kalau dia sibuk sangat minta diskaun, kita bagi diskaun yang telah majikan berikan, dia punya range yang paling rendah kan. Contohnya, kamu jaga kedai ni, range paling rendah adalah 20%, jangan bagi lebih daripada tu. Kalau orang tak minta, jangan bagi. Kalau orang minta, kamu bagi 5% dulu. Dia minta lagi, bagi 10%. Dia minta lagi, bagi 15%. Dia minta lagi 20% yang paling rendah. Tapi kalau kamu berjaya yang atas tu, itu lebih baguslah. Jadi itu biasanya yang dibuat oleh pengeluar barang dan juga pemilik kedai. Maka pada ketika itu tidak ada masalah, berbeza-beza pun. Kemudian yang seterusnya, soalan daripada Encik Azlan, pinjam barang waktu barang hilang, minta ganti. Memang betul, kalau barang itu hilang, maka ini dinamakan al-wadi'ah. Wadi'ah ni iaitulah satu kontrak safekeeping, yang mana dia kontrak amanah. Kalau hilang tu bukan kerana kesalahan orang yang menjaga tu, megang, maka kita tak boleh minta ganti. Yang maknanya kalau lah dia hilang tu kerana pencuri masuk, yang bukan sebab dia tak kunci pintu, dia kunci pintu tapi kena umpil dan seumpamanya, maka sebenarnya kita tak layak untuk mendapat ganti. Kerana dia pegang pun, dia sebenarnya buat kebajikan. Maka dia buat kebajikan untuk kita, tiba dia pula kena ganti, padahal dia tak tolong kita. Iaitu sebabnya, kalau wadi'ah dia simpan bukan salah dia, jangan minta dia pulang balik. Tapi kalau betul-betul dia punya kecuaian, dia buat pintu terbuka, dia letak dekat dalam tandas, dia biar dan sebagainya, yang sebab neglect, maka ketika itu dia kena ganti. Dan katalah dalam kes ni dia memang dia kena ganti, maka dia ganti dengan benda yang lebih mahal. Maka adakah masalah bagi kita untuk menerimanya? Maka bagi kita yang menerimanya, maka kita boleh menerimanya. Cuma kalau diredai oleh pihak yang berilah. Tapi kalau kita rasa harganya lagi mahal dan kita boleh bayar difference dia, itu juga terpuji. Terpuji. Baik, kemudian seterusnya Encik Nas kerja dengan satu company yang anak syarikatnya adalah industri judi yang sangat menguntungkan, tapi kita kerja bukan syarikat tu, tapi syarikat anak syarikat yang lain. Maka pada ketika itu tidak ada masalah. Ini telah pun dihurai sekali lagi oleh Imam Syaukani dan oleh Imam Al-Muhasibi dan juga oleh Imam Ghazali dalam kitab yang pelbagai, menyebutkan bahawa apabila majikan mempunyai pendapatan dari sumber bercampur, tidak ada masalah untuk kita untuk bekerja, asalkan kerja kita itu directnya adalah yang halal. Wallahu a'lam. Saya kira soalan terakhir yang sempat kita kongsikan, masih tinggal 1 minit 2 lagi untuk doktor berikan penutup pada perbincangan kita hari ini. Silakan.
Baik, jadi selaku sebagai penutup kita pada hari ini adalah dalam kita membincangkan bab keuntungan tadi, semua sekali ini adalah benda yang disukai oleh manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia ini sangat cintakan akan harta. Maka pada masa Islam menggalakkan kita untuk mencari harta, perlu kita faham bahawa ada banyak kaedah-kaedah dan teknik-teknik mencari harta ini yang sebenarnya tidak sama sekali diredai oleh Allah SWT. Dan kita juga perlu menyedari bahawa kalau kita dapat melihat ada orang yang sedang melakukan perkara yang tidak menepati hukum syariah, maka kita perlulah menjauhi mereka dan kita jangan sesekali bersama mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jangan kamu jadi pak turut, Idza apabila manusia di sekeliling kamu buruk bersama mereka, apabila baik kamu baik bersama mereka. Tapi tidaklah kamu jadi seorang yang apabila suasana kamu buruk, suasana di sekeliling kamu buruk, kamu menjauhi keburukan mereka, dan apabila baik dan kamu baik bersama-sama mereka. Jadi untuk bersifat demikian tidak mudah sebenarnya, sebagaimana juga telah pun Nabi SAW menggambarkan as-sabir fihinna, orang-orang yang mampu sabar dalam keadaan manusia tidak mengindahkan apa-apa cara yang halal ataupun yang haram. Maka ketika itu kalau kamu nak jadi orang yang mengambil berat, al-qabid alal jamr, iaitulah seumpama orang yang pegang bara api, api-api terlepas agama ni tuan-tuan. Ya. Kemudian lil amil fihinna, orang yang mampu meneruskan prinsip Islam dalam muamalat dalam ini, fihinna mithlu ajr 50 rajulan ya'maluna ka'amalikum, maka ganjarannya Nabi kata seumpama orang yang mendapat 50 kali ganda pahala amalan para sahabat. Inilah yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi yang hasan, sebagai pelengkap kepada perbincangan kita, sebagai motivasi kepada kita berterusan insya-Allah. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Dr. Zahruddin berkongsi bersama untuk bicara muamalat. Sekali lagi untuk minggu ini, insya-Allah sehingga kita bertemu lagi di masa hadapan. Sebarang persoalan yang mungkin tak sempat kita kongsikan, insya-Allah minggu hadapan kita bersama anda lagi. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda terus bersama IKIM FM, ikuti buletin IKIM FM kembali selepas ini.